Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kuliah maghrib yang berlangsung secara online, yang mana pada malam ini ialah pengajian bagi surau Al-Insyirah Taman Pendamar Indah 2, dan seterusnya pada hari Selasa kuliah bagi surau Al-Ikhlas Bandar Putra. Begitu jugalah setelah itu pada hari Rabu bagi surau Ikhwanul Muslimin, di mana ketiga-tiga surau ini kita akan mempelajari ataupun menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada malam ini akan membincangkan satu tajuk, iaitulah berkaitan dengan melawak ataupun selora, di mana ini merupakan kesinambungan daripada tajuk kita yang besar, iaitulah berkaitan dengan sifat hati, iaitu sifat tamak kepada berkata-kata, berahi terhadap bercakap, ataupun satu sifat yang seseorang itu berkeinginan yang kuat, berkemahuan yang kuat untuk bercakap. Maka ini di antara salah satu daripada sifat mazmumah yang kita perlu hindari dia. Yang mana ianya, manakala seseorang bersifat dengan sifat tersebut, tamak kepada berkata-kata, berkemahuan yang tinggi terhadap bercakap, orang ini dia tak boleh nak duduk seorang-seorang. Dia tak boleh nak duduk diam. Pastinya mulut dia nak bercakap dengan orang. Maka peranan lidahlah pula manakala seseorang itu bersifat dengan sifat tersebut, maka lidahnya akan berperanan. Pastinya seseorang itu akan bercakap banyak. Maka lahirlah daripada situ, daripada percakapan yang banyak pada diri seseorang itu dengan menggunakan lidah, maka terkadangnya akan bercakap perkataan-perkataan yang sia-sia. Lebih-lebih lagi terjerumus
kepada percakapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan binasa lidah kita. Adapun sekiranya bercakap percakapan yang memberi manfaat, maka hal ini tidak ada halangan di dalam agama kita, bahkan dituntut. Adapun yang kita nak bicara di dalam ilmu tasawuf ini ialah seseorang yang berkemahuan, yang bersifat dengan sifat tamak kepada berkata-kata yang akhirnya lidah menjadi binasa, tak kala berperanan bercakap banyak, yang mana bercakap itu timbulnya percakapan-percakapan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah lidah itu di akhirat. Bukan binasa di dunia, tidak. Binasa lidah tu di akhirat. Adapun di dunia bercakap yang haram, maka yang ni tak binasa. Maknanya di atas dunia ni, tidak kata cakap hak haram sikit, mengumpat sikit, ataupun berbohong, terus lidah ni dihukum, maknanya dengan tak ada lidah kau, tak boleh bercakap kau, tidak. Tapi binasanya di akhirat, iaitulah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu bercakap yang tidak memberi faedah pun, ini juga dilarang. Kerana apa? Kerana tiap-tiap perkataan yang kita tuturkan tersebut semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang mana percakapan kita yang banyak, walaupun bukan daripada tuturan-tuturan yang diharamkan, hanya tuturan-tuturan yang tidak berfaedah, akan tetapi tiap-tiap tuturan perkataan satu kalimah demi satu kalimah itu akan dihisap ketika mana kita berada di padang mahsyar. Maka menyebabkan seseorang itu penghisabannya menjadi satu perkara yang lama. Menjadi satu perkara yang agak lama ketika mana menanti untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia-manusia yang lain telah pun lulus, telah pun masuk ke dalam syurga, akan tetapi seseorang itu masih lagi berada di padang mahsyar, dikira-kira, dihisap akan amalannya. Maka oleh kerana itu, bercakap yang banyak, walaupun tuturan itu tuturan yang tidak menjadi satu kesalahan, akan tetapi penghisabannya menjadi lama, dan penghisaban yang lama itu merupakan satu penyiksaan bagi kita ketika mana kita berada di padang mahsyar. Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebinasaan lidah ini amat banyak. Terlalu banyak. Yang mana yang menjerumuskan kita ke dalam neraka asbab lidah ini amat banyak. Kebinasaannya amat banyak. Maka oleh yang demikian, Nabi SAW berpesan di dalam suatu hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lepas. Siapa-siapa yang dapat menjaga lidah, kata Nabi SAW, aku jamin akan syurga. Allah Ta'ala, Nabi SAW jamin akan memberi syafaat kepada orang tersebut, iaitulah masuk ke dalam syurga. Siapa? Orang yang dapat menjaga lidah. Orang yang dapat memelihara lidah. Kerana apa? Kerana dengan lidah inilah menyebabkan rata-rata ramai daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam neraka. Dengan sebab lidah lah. Maka Nabi SAW memerintahkan kita supaya menjaga lidah. Maka di antara kebinasaan lidah ini ialah di antaranya mengumpat, yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Begitu jugalah berdusta, menipu, berlawak, yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Begitu jugalah yang telah kita bicara pada pertemuan yang lalu, iaitulah berkaitan dengan masalah berbantah-bantah, berkelahi dengan lidah. Maka ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang membinasakan lidah kita di akhirat. Maka pada malam ini kita nak sambung lagi daripada
antara ataupun sebahagian sekelumit daripada kebinasaan lidah yang amat banyak itu di antaranya iaitulah melawak ataupun berseloroh. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, kata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun melawak dan berseloroh. Adapun melawak dan berseloroh. Melawak ni maknanya buat kelakuan untuk orang suka, untuk orang ketawa, atau panggil melawak. Lalu tu kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan adapun melawak dan seloroh. Kerana apa mendatangkan seloroh di sini? Kerana nak menafsirkan melawak tu. Yang mana terkadang lurah percakapan ataupun kita panggil lurak bahasa seseorang itu melawak. Bimbang-bimbangnya melawak ni maksudnya ialah berlawak. Oh, banyak melawak tu, banyak berlawak. Berlawak maksudnya menipu. Adapun di sini bukan dikehendaki dengan menipu. Melawak di sini dengan makna selora. Lalu tu pengarang kita mendatangkan satu lagi, nak menafsirkan apa itu melawak. Lalu kata pengarang rahimahullah ta'ala, adapun melawak dan berselora. Apa ni melawak dan berselora? Iaitulah satu kelakuan yang kita buat untuk orang suka, untuk menghiburkan orang. Ini dia panggil melawak dan seloroh. Maka apakah hukum melawak dan seloroh ni? Apakah hukum di dalam agama kita ini? Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka berlebih-lebihan padanya pada melawak dan berseloroh. Berlebih-lebihan padanya pada melawak dan berseloroh membanyakkan, yakni sebab bagi membanyakkan ia melawak dan berseloroh yang berlebih-lebihan ni, sebab bagi membanyakkan akan tertawa-tawa. Bila kita terlajak, bila kita tu tak kira tepat, berlebih-lebihan dengan makna tak kira tepat, terlajak sangat, melampaui pada melawak dan berseloroh. Yang mana melawak dan berseloroh yang melampaui ini, yang berlebih-lebihan ini, tak kira masa, tak kira tepat, tak kira siapa. Maka orang ni manakala berlebih-lebihan padanya pada melawak dan berseloroh ini, akan menyebabkan tertawa-tawa, akan menyebabkan ketawa. Maka bila menyebabkan ketawa dan mematikan ia tertawa-tawa ni, yang mana bila kita terlalu berlebih-lebihan pada melawak dan berseloroh akan menyebabkan tertawa-tawa. Tertawa-tawa ni pula akan mematikan akan hati. Akan mematikan ia tertawa-tawa ini akan hati. Akan mematikan hati kita. Akan mematikan hati kita. Dengan asbabnya kita tertawa-tawa yang banyak. Akan menjadi hati kita itu keras. Akhirnya hati kita manakala keras, gelap, hati kita akan jadi mati. Bila hati kita mati, maknanya bandingnya seperti seseorang yang mana dia nasihat kepada orang yang mati. Manakala dia nasihat kepada orang yang mati, nasihatlah apa pun, adakah orang mati tadi akan mendengar nasihat tadi? Akan makan nasihat kita tadi? Tentu tidak. Maka begitulah. Orang yang hati itu mati, maka seseorang itu tidak akan lagi mendengar nasihat-nasihat daripada orang yang lain, daripada nasihat-nasihat yang baik. Kerana apa? Hati dia telah mati. Di antara penyebab hati kita mati, iaitulah tertawa-tawa. Yang mana tertawa-tawa ni, yang hasil daripada seseorang itu sangat banyak melawak tak kira tempat. Ini akan menyebabkan hati kita mati. Akan menyebabkan hati kita itu akan mati. Di antara banyak lagi perkara-perkara yang akan menyebabkan hati kita mati. Di antaranya kata ulama, seseorang itu yang melakukan ibadat
tanpa acuan agama. Orang yang melakukan ibadat tanpa garis panduan agama, yang tidak datang daripada Nabi SAW, yang tidak datang daripada Rasulullah, yang diajarkan oleh para ulama kita di dalam kitab kita, maka kita buat sembahyang umpamanya, menunaikan sembahyang, akan tetapi dengan tidak garis panduan agama, dengan tidak cara yang betul, maka orang ini juga akan menyebabkan hatinya keras. Orang nasihat tak dengar, dia tak dengar. Kerana apa? Kerana dia anggap dia sudah betul. Maka ini di antara perkara yang menyebabkan hati seseorang itu mati juga. Yang keduanya di antaranya, seseorang yang mengekali di dalam maksiat kepada Allah. Orang yang mengekali maksiat kepada Allah, hatinya akan menjadi gelap, hitam, ditambahi lagi, yang akhirnya hati seseorang itu akan jadi mati. Bandingnya seperti orang mayat lah. Kata apa sekalipun, maknanya dia tidak akan mendengar lagi nasihat daripada seseorang daripada perkara-perkara yang baik. Ini ciri-ciri hati mati. Iaitulah nasihat tidak lagi didengarinya. Maka na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang mati ini. Bila hati mati, apapun dia tidak akan dengar lagi nasihat-nasihat orang. Orang ni tidak akan jadi baik. Tidak akan menjadi seorang yang baik. Maknanya apabila hatinya telah pun mati. Jadi di antara yang menyebabkan hati itu mati, iaitulah kita berlebih-lebihan pada berselora. Berlebih-lebihan pada melawak. Maka ini menyebabkan hati seseorang itu akan menjadi mati. Dan menyebabkan ia berlebih-lebihan pada melawak dan berselora, menyebabkan akan dendam. Yang keduanya, apabila seseorang itu berlebih-lebihan pada melawak dan berselora, akan menyebabkan maknanya dendam pada hati-hati manusia. Kerana apa? Kerana bila banyak sangat kita tu berselora, tak kira tempat, tak kira masa, tak kira di hadapan siapa, yang akhirnya akan menjerumuskan kepada permusuhan dan juga dendam di dalam hati manusia. Kerana apa? Kerana bila melawak ini terkadangnya dah tak kira masa, tak kira siapa, di hadapan siapa, yang mana akan mencuik hati seseorang itu terguris. Akan mengguriskan hati seseorang. Terkadang yang melawak itu nak merendah-rendahkan. Dalam keadaan melawak itu nak menghina-hinakan orang. Tak jaga air muka orang. Padahal dia nak melawak. Ini. Kerana apa ni? Walaupun dalam situasi melawak, tapi merendah-rendahkan orang. Walaupun dalam situasi melawak, tapi nak menghina-hinakan orang. Maka inilah yang akan menyebabkan akan dendam. Kerana apa menyebabkan dendam? Iaitulah kerana berlebih-lebihan pada melawak dan berselora. Yang mana orang yang berlebih-lebihan pada melawak dan berselora ini akan menyebabkan hati mati dan akan menyebabkan juga dendam pada hati seseorang. Maka ini jadi haram dah lah. Akan jadi haram. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Dan akan menyebabkan hilang keadaan ditakuti. Yakni akan hilang keadaan kegerunan ataupun kehebatan, kehaibahan di seseorang tersebut. Yang mana seseorang itu yang banyak sangat melawak, banyak sangat berselora, terlebih pada selora, berlebih-lebihan pada selora. Maka orang yang berlebih-lebihan pada berselora ini akan menghilangkan kegerunan ataupun kehaibahan yang ada pada diri dia. Contoh, kita sebagai seorang ayah, kita seorang ibu bapa, kita seorang ayah misalnya, bila kita selalu sangat berselora dengan anak kita,
melawak tak tentu kalu dengan anak kita secara berlebih-lebihan, maka mengakibatkan anak itu tak gerung dah kepada ayah dia. Ini jadi tak hormat pada ayah. Kerana apa? Kerana akibat diri kita tu sendiri sebagai ibu bapa yang selalu yang berlebih-lebihan pada anak kita, pada berseloroh, pada melawak. Maka mengakibatkan anak kita tak hormat lagi pada kita. Hilang kehaibahan di seseorang tadi akibat daripada terlajak atau berlebih-lebihan berseloroh ini. Kerana itulah anak kita tadi itu main atas kepala kita pun tak apa. Dia akan jirit kita lah. Dia akan pijak kita. Kerana apa? Kerana berlebih-lebihan sangat seorang ibu ataupun bapa itu berseloroh melawak kepada anak-anak ini. Berseloroh kepada anak-anak. Maka mengakibatkan kehaibahan kita sebagai seorang bapa, kegerunan anak kepada kita itu akan jadi hilang. Akan jadi hilang. Akan tetapi, serius memanjang, berlebih-lebihan pada serius, itu pun tidak betul juga. Mengakibatkan anak kita tadi akan menjadi liar kepada kita. Suruh dia datang kepada kita, dia tak mahu. Makan bersama-sama pun dia tak mahu. Kerana apa? Takut sangat kepada ibu bapa tadi. Ini pun tak boleh juga. Maka naknya pertengahan. Kerana itulah di dalam agama kita ini, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu ialah pertengahan. Maka pertengahan inilah yang baik. Bermakna dalam melawak, dalam keluarga kena ada. Serius sangat tak boleh. Kena pertengah-tengahan. Tapi kalau berlebih-lebihan pada melawak, maka mengakibatkan anak kita tak takut kepada kita, hilang rasa hormat dia kepada kita. Kalau serius sangat, anak kita akan jadi liar daripada kita. Nak buat satu-satu benda pun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini semua kerana dia takut kepada kita, kerana kita terlalu serius. Maka naknya dalam mendidik ini pertengahan. Melawak jangan berlebih-lebihan. Begitu juga serius tak boleh memanjang ataupun berlebih-lebihan juga. Naknya di tengah-tengah. Begitu jugalah kita sebagai guru, kita sebagai siapa pun. Maknanya bila terlalu banyak melawak dan selora ni, orang akan tak dengar mana nasihat kita. Kalau kita amal makruf nahi munkar pun, orang jadi tak berapa nak dengar lah. Kerana apa? Kerana sikap kita tadi yang berlebih-lebihan pada berselora dan juga maknanya melawak ini. Itu akan menyebabkan hati mati. Yang pertama menyebabkan dendam, yang ketiganya menyebabkan maknanya kegerunan, kehaibahan kita itu akan menjadi hilang. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan melawak dan selora ni adalah perkara yang maknanya dilarang pada agama kita. Sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Artinya, jangan membantahi engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duk berkelahi akan saudara engkau antara satu sama lain, jangan berkelahi. Ini pada perbincangan kita yang lepas. Dan jangan engkau wala tumazihhu, dan jangan engkau melawak dan selora dengan dia, dengan saudara-saudara engkau. Maka Nabi SAW larang. Nabi larang. La tumazihhu. La di situ ialah la nahi. La yang berbentuk larangan. Jangan di situ, jangan dengan maknanya jangan dalam bentuk larangan. Larangan di dalam agama kita ini melawak dan juga berseloroh. Maka dalam hadis ini menunjukkan larangan berseloroh, larangan melawak. Akan tetapi, terdapat juga di dalam hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW mengatakan, aku sendiri pun berseloroh.
Aku sendiri pun ada melawak. Maka ini nampak seolah-olah seperti ada pertembungan, percanggahan di antara hadis yang kita baca ini dengan hadis yang lain yang Nabi SAW juga berseloroh. Maka di sini ulama menghimpunkan. Kijak ulama adalah ulama menghimpunkan, ulama menyatakan, ulama menanggungkan hadis yang disebut di dalam kitab kita ini, iaitulah wala tumazihhu ini, jangan engkau melawak, yakni jangan engkau melawak secara berlebih-lebihan. Maka hal ini baru dilarang. Kerana apa? Kerana terdapat hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, aku pun berseloroh. Maka nyatalah di dalam hadis ini larang, di sini larang melawak berseloroh, yakni jangan melawak berseloroh yang berlebih-lebihan. Inilah dalil kepada kita yang mana berlebih-lebihan pada melawak, berlebih-lebihan pada berseloroh ini dilarang di dalam agama kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Artinya, bahawasanya seorang laki-laki, kata Nabi SAW, bahawasanya seorang laki-laki, sungguhnya berkata ia seorang laki-laki dengan satu perkataan. Dia cakap dengan satu-satu perkataan. Seorang laki-laki ni, tak kira lah perempuan pun termasuk. Jadi seorang laki-laki ni dia bercakap dengan satu perkataan, yang mana perkataan yang dia bercakap ni yang menjadikan ia seorang laki-laki dengan satu perkataan tu. Dia menjadikan tertawa-tawa. Dia menjadikan tertawa-tawa sekalian yang duduk serta seorang laki-laki itu. Jadi perkataan yang dia cakap, dia buat perkataan itu, orang tu menyebabkan tertawa-tawa dengan perkataan dia. Maka orang yang begini ni, kata Nabi SAW, maka jatuh ia seorang laki-laki yang berkata dengan satu perkataan, yang mana perkataan dia tu ia buat orang tertawa. Orang ini akan jatuh dengan sebab satu perkataan tersebut yang menjadikan dia tertawa-tawa akan sekalian orang tadi tu, akan menyebabkan dia jatuh lebih jauh daripada bintang ketika. Apa maksud lebih jauh daripada bintang ketika? Iaitulah orang tadi akan hilang kehaibatan dia. Yang mana bintang bila jauh tak nampak lah. Tak berapa, makin kecil maknanya tak nampak lah kehaibatan dia. Maka begitulah. Orang yang selalu membuatkan orang ni ketawa. Dengan kata lain, dia ni berlebih-lebihan pada berseloroh, berlebih-lebihan pada melawak, maka akan menyebabkan orang itu, orang lain tidak akan maknanya gerun kepada kita. Tak nampak hebat kita lagi. Bila tak nampak hebat, tak gerun kepada kita ni, kita kata apa-apa pun, orang akan jadi tak dengar. Ini ialah akibat daripada kita tu sendiri yang berlebih-lebihan pada melawak dan juga berseloroh. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak, yakni berseloroh tu, sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Sedikit daripada melawak ataupun berseloroh ni sama ada dengan perkataan kita, tapi nak sikit je. Atau perbuatan, ikutlah. Kemudian kita melawak, sedikit melawak tu pada setengah-setengah masa. Bukan selalu, tidak, pada setengah-setengah masa je. Jarang-jarang je. Kadang-kadang sekali kita adalah melawak. Bukan menjadi satu tabiat kita, tidak. Maka ketika itu hukumnya tiada dilarang akan melawak dan juga berseloroh sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Tak dilarang. Bahkan
Bahkan adalah ia sedikit daripada melawak, sedikit daripada berseloroh ni harus, iaitulah adam imtina, tidak dilarang pada agama kita. Manakala kita itu sedikit melawak ataupun sedikit berseloroh, maka hak ni tidak dilarang pada agama kita, hanya ianya hukum harus kita melawak. Hukum melawak ini ialah harus. Sedikit melawak ni harus hukumnya. Adapun yang dilarang pada agama kita terkadangnya makruh, lebih-lebih lagi terkadangnya bawa kepada haram, iaitulah membanyakkan ketika mana kita berseloroh. Telajak pada berseloroh. Banyak telajak berlebih-lebihan pada berseloroh. Ini dilarang. Maka dilarang ini ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Haram apabila menimbulkan akan dendam. Haram apabila menimbulkan permusuhan, menimbulkan perkelahian, maka ketika itu akan jadi haram. Adapun kalau menghilang kehaibatan seseorang, melawak dengan tidak ada berkait dengan sakit hati orang lain, maka ketika itu makruh. Yang mana menyebabkan hati kita mati, akan menyebabkan maknanya hilang kegerunan orang kepada kita, hilang kehaibatan aura seseorang tersebut kerana banyak sangat berlebih-lebihan pada berseloroh itu. Adapun sedikit pada melawak, sedikit pada berseloroh ini, maka yang ni tidak dilarang pada agama kita, bahkan adalah ia harus. Adalah ia hukumnya harus. Istimewa lagi, yakni lebih-lebih lagi, dah tak dilarang sedikit pada melawak dan berseloroh ni, istimewa, yakni lebih-lebih lagi, serta kanak-kanak dan juga perempuan. Serta kanak-kanak dan perempuan. Ketika kita selaku orang tua misalnya dengan anak kita, ni maknanya kita perlu sangatlah dituntut di dalam agama kita ni untuk kita berseloroh dengan dia. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan mana ni yang dikaitkan di dalam kitab kita ni? Perempuan mana ni yang dimaksudkan di dalam kitab kita ni? Perempuan di sini dengan makna perempuan yang halal bagi kita. Itu maksud perempuan. Bukan perempuan di sini dengan maknanya perempuan tak kira siapa, perempuan yang boleh kita nikahi dia, dengan isteri orang pun kita bergurau, kita berseloroh, kita melawak, ni tak boleh, diharamkan. Ada itu diharamkan. Adapun perempuan di sini perempuan yang halal bagi kita. Jaga baik. Perempuan di sini bila itlaq perempuan di dalam kitab, yang dimaksudkan di dalam kitab kita ni, iaitulah perempuan yang halal bagi kita. Siapa? Dengan isteri kita. Ni lebih-lebih lagi kita kena bergurau. Dengan siapa lagi? Dengan ibu kita, dengan mak saudara kita, dengan adik perempuan kita, dengan adik-beradik kakak kita yang perempuan, dengan yang perempuan lah, dengan kakak kita, dengan adik perempuan kita. Mereka ini perempuan yang halal bagi kita. Maka kita berseloroh dengan dia. Maka yang ni tidak jadi masalah. Istimewa lagi lah kepada mereka ini. Begitu juga dengan lelaki, sesama lelaki pun sama juga. Cuma istimewanya dengan anak-anak, dengan isteri. Ni lebih-lebih lagi lah. Dengan maknanya sunat untuk kita melawak dengan mereka dengan sedikit lawak tadi. Kerana apa? Kerana membanyakkan. Kita melawak tu, sedikit melawak dengan mereka ni, kanak-kanak, dengan perempuan, termasuklah dengan lelaki sama lelaki ke, perempuan sama perempuan ke, kita melawak sedikit melawak tu kerana membaikkan akan hati mereka itu kanak-kanak dan juga perempuan tadi, iaitulah isteri kita ataupun perempuan yang halal bagi kita, kerana nak menyenangkan, nak memasukkan kesukaan di dalam hati mereka tadi. Maka yang ni adalah sunat. Ni hukumnya sunat pula, bukan harus lagi dah. Jadi sunat dah. Adapun hukum asal ialah harus. Akan tetapi bila kita kita melawak sedikit melawak ini kerana nak menyenangkan, nak memasukkan kesukaan di dalam hati keluarga kita, maka ketika itu menjadi sunat. Pada ketika itu menjadi sunat. Tak boleh berlebih-lebihan jugalah.
Adapun berlebih-lebihan, yang tu dilarang. Adapun sedikit, yang ni harus, apatah lagi kalau kita nak membaikkan hati-hati mereka. Ataupun sama-sama lelaki pun sama. Sama juga, kerana di antara sedekah, iaitulah kita mensenangkan hati saudara kita. Itu di antara sedekah. Selain daripada sedekah dengan wang ringgit, selain daripada sedekah dengan senyuman, sedekah juga kita mensenangkan hati seseorang, menghiburkan hati seseorang. Tapi tidak boleh secara berlebih-lebihan. Habis kat situ. Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu, demikian sedikit melawak pada setengah-setengah masa ni. Istimewa lagi, maknanya kepada anak-anak ataupun kepada perempuan tadi. Sungguhnya telah diceritakan akan yang demikian itu tu, dicerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan makna bahkan. Dia panggil lakin dengan makna bal. Bahkan bersabda nah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa al-haqqa. Apa maksud? Artinya bahawasanya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselera, yakni melawak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pun melawak juga. Ini ni dia daripada inna lah. Inna ni dia panggil harah takkid. Ada tu taukid dia panggil. Iaitulah satu perkataan yang nak menceritakan selepasnya perkataan tu kuat. Nak mengkuatkan perkataan yang selepas daripadanya. Kerana itu digunakan inna. Maka kata Nabi, sesungguhnya, bahawasanya, sesungguhnya, gitu. Aku pun, kata Rasulullah, berselera dan melawak. Aku pun berselera dan melawak. Dan tiada berkata aku, yakni pada melawak dan berselera ni, melainkan aku berselera, aku melawak tu akan yang sebenar sahaja. Aku berselera pun, berselera hak betul je. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermakna faham kepada kita tidak dilarang melawak tadi. Sedikit melawak tu tidak dilarang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, aku sendiri ni pun melawak. Sesungguhnya aku pun melawak. Tapi melawak Rasulullah, berkata-kata Rasulullah dalam rupa melawak ataupun berselera ni, perkataan yang sebenar. Perkataan yang sebenar saja. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan hadis tersebut nak menunjukkan kepada kita tidak dilarang, maknanya iaitulah melawak dan berselera. Itu hukum asalnya tidak dilarang. Tetapi yang dilarang ni berlebih-lebihan. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi seorang perempuan. Ini dalil bagi kata hak tadi dia kata lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak dan perempuan. Ini kepada perempuan Nabi ada berselera. Perempuan mana? Perempuan yang halal bagi kita. Maka maksud di dalam hadis ini Nabi bersabda kepada seorang perempuan yang tua ni. Perempuan mana ni? Yang tua ni siapa? Iaitulah ibu saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib kalau tak silap. Jadi bersabda ia Rasulullah bagi seorang perempuan yang tua. Nabi bersabda, Nabi ada kata, Nabi ada berselera dengan perempuan yang tua. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata ajuzun. Nabi bersabda, artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua, kata Rasulullah. Yang mana ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mari tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah aku ni daripada kalangan ahli syurga? Lalu tu Nabi kata, la yadkhulul jannata ajuzun, tiada masuk syurga perempuan yang tua. Menangilah Safiyah tadi, perempuan tadi. Baliklah perempuan tadi. Bila balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada
sahabat yang lain, kalau tak silap isteri Nabi SAW sendirilah, Sayyidatuna Aisyah. Lalu tu beritahu kepada Safiyah ini bahawasanya tak masuk syurga ini dengan makna begini. Artinya tiada berkekalan ia perempuan, ia tua ni di dalam syurga. Bukanlah masuk syurga tu dalam keadaan yang tua. Bahkan kata Rasulullah akan perempuan ni yang tua tu dalam keadaan muda pada ketika masuk ke dalam syurga. Dalam rupa yang tua, tidak ada orang dalam syurganya, kerana Allah Ta'ala akan mengubah, akan menjadikan, walaupun kita tu tua ketika mana kita berada di atas dunia, maka di akhirat kelak akan masuk dalam rupa yang muda. Masuk dalam rupa yang muda ni dalam bentukan Nabi Adam alaihi salam tinggi, maknanya kita ni nanti berada di dalam syurga. Begitu juga umurnya lebih kurang 30 tahun. Dalam bentukan rupa Nabi Adam alaihi salam, iaitulah pada pihak tinggi dan besarnya. Dalam rupa tu, adapun di padang mahsyar, pada mauqif, di padang mahsyar, nak timbang amalan apa semua, waktu dalam rupa kita matilah. Kalau kita mati tua-tua lah, dalam rupa budak-budak lah, dalam rupa muda-muda lah mati tu. Maka di padang mahsyar dia bangkit pada rupa kita mati. Ada pun masuk dalam syurga akan diubahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kita itu semuanya dalam keadaan muda belaka. Kerana apa? Untuk merasai tempat syurga ni ialah tempat balah untuk kita merasai segala nikmat-nikmat yang ada dalam syurga, yang kita maknanya mala ainu ra'at di dalam hadis Nabi SAW, benda segala mukneka ada di dalam syurga ni, daripada segala-gala perkara yang kita tak boleh tak biasa dengar dengan telinga, benda yang tidak pernah kita lihat dengan mata, semuanya ada di dalam syurga. Benda tak terlintas dalam hati kita, semuanya ada di dalam syurga. Maka syurga tempat balas. Maka tempat balas ni sesuailah ketika mana kita muda, hikmahnya. Allah Ta'ala menjadikan kita muda di dalam syurga tu. Kalaulah kita tua, nak makan sesuatu pun gigi tak ada, payah nak kekeh, payah nak gigi payah nak mamuh, nak telan apa semuanya. Kalau rupanya tua, begitu jugalah dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan kita tadi dalam rupa yang muda belaka. Tu gerannya Nabi SAW dengan perempuan yang tua tadi. Lalu tu diberitahulah kembali kepada perempuan tadi. Baik. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlumba akan Siti Aisyah, berlumba akan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, berlumba tu dengan berlari. Ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya dia berlari dengan Sayyidatuna Aisyah. Dia berlari dengan Sayyidatuna Aisyah, iaitulah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia panggil selora. Selora ni bukan sekadar selora dengan makna dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Yang mana selora ini dengan makna yang lebih umum, iaitulah memasukkan kesukaan di hati seseorang, memasukkan hiburan, memasukkan kesukaan pada hati seseorang. Itu maksud selora. Maka di antaranya Nabi berlumba lari dengan Sayyidatuna Aisyah. Yang mana kali pertama Nabi berlari, hal keadaan Sayyidatuna Aisyah pada ketika itu dia kata, aku ni masih lagi belum gemuk. Nabi berlari, Nabi buat kalah, menang Sayyidatuna Aisyah. Suka Sayyidatuna Aisyah. Pada kali kedua Nabi berlari sekali lagi. Pada yang seterusnya Nabi berlari sekali lagi, Nabi ajak berlari sekali lagi. Maka pada ketika itu Rasulullah pula yang menang. Ini dalam keluarga. Dalam keluarga kita kena ada maknanya hiburan dengan isteri kita, dengan anak kita. Tak boleh kita sebagai seorang ketua keluarga untuk selalu ceria dalam keluarga. Ini tidak betul yang sebagaimana diajarkan oleh agama kita. Nabi SAW bergurau. Ada bergurau, tapi bergurau tu yang tidak berlebih-lebihan dengan isteri dia, dengan cucu dia,
dengan anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitulah Nabi Nabi ada bergurau dengan mereka itu. Terkadangnya Nabi bergurau dengan sahabat, yang mana sahabat tu tengah menjual, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di belakangnya memeluk. Maknanya sahabat tersebut, sahabat lelaki tersebut. Lalu tu sahabat tersebut lihat ke belakang, Nabi memalingkan sebelah lain. Lihat sebelah kiri pula, Nabi memalingkan sebelah lain. Siapa ni? Kata Rasulullah, aku ialah Rasulullah. Nabi pun kata, siapa nak beli hamba ni, yakni hamba Allah Ta'ala ni, siapa nak beli? Kata Rasulullah. Nabi pun kata, lelaki itu pun kata, ya Rasulullah, kalau jual aku tak untung ya Rasulullah. Nabi pun jawab, kalaulah kamu ni di atas dunia walaupun tak berharga, tapi di sisi Allah kamu ni sangat berharga. Nabi bergurau dengan sahabat. Ada gurauan, maka gurauan ini, selora ini, hiburan ini, menghiburkan hati orang ini, satu perkara yang dituntut pada syarak kita, tapi tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Dan bersabda Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bagi seorang kanak-kanak. Ini dengan kanak-kanak pula Nabi bergurau. Nabi memasukkan kesukaan di dalam hati kanak-kanak. Dan bersabda ia Rasulullah bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Artinya, bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung cia? Apa memperbuat oleh anak burung cia itu? Kata Nabi SAW. Lalu tu apa hadis ni? Sebab turun ayat hadis ni adalah budak itu, bukan burung ni, adalah burung budak itu. Ini silap cetakan ni. Adalah budak itu bermain ia budak ni dengan anak burung cia. Itu cerita. Jadi ceritanya, ada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni ialah adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Yang mana dia ada memelihara seekor burung. Bila burung dia tu mati, pada satu hari mati, Nabi SAW datang, maknanya kebetulan Nabi lalu. Yang mana ketika itu budak ni menangis. Duk tengok kepada burung ciak dia ni. Burung yang kecil ni. Lalu tu Nabi pun pergi duduk dengan kanak-kanak tersebut yang ialah adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Nabi pun tanya, ada dia menangis, Nabi tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Apa ni duk menangis ni? Burung ni ada buat apa pada kamu sampai kamu sayang begitu nah kepada burung ni? Nabi kita tegur budak yang sedang menangis, yang menangis tadi, ajak berbual dengan budak yang sedang menangis tadi. Ini dia panggil memasukkan maknanya kesukaan di dalam hati kanak-kanak. Banyak hadis-hadis Nabi bergurau dengan anak-anak ni, sangat banyak. Sangat banyak. Ada hadisnya. Ada beberapa hadis lain lagi yang Nabi bergurau dengan kanak-kanak. Tapi bergurau tadi bukan secara berlebih-lebihan. Selalu itulah. Maknanya bergurau je dalam kehidupan. Tak. Bukan. Ada satu-satu masa ni Nabi SAW ianya bergurau. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi ada kata kepada Suhaib Ar-Rumi ni, bila pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu anhu, ketika mana Suhaib tu tengah makan buah tamar, Nabi kata apa? Atakulut tamra wa anta rami. Artinya, adakah patut engkau makan tamar pada ketika padahal engkau tu sakit mata? Katanya Rasulullah kepada Suhaib ini. Adakah patut kamu makan buah tamar? Maknanya sedangkan sakit mata. Makan buah tamar, mata sakit tu. Lalu tu katanya sahabat tadi, maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu anhu, maka jawab oleh Suhaib radhiyallahu anhu, hanya aku makan dengan sebelah yang lain ya Rasulullah. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Suhaib ni maknanya pada satu hari Rasulullah dia lihat Suhaib tengah makan buah tamar.
Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhaiban yaqulu tamra, sedang makan buah taman. Yang mana sedangkan wa ihda ainaihi ramdatan, sedangkan mata Suhaib ni matanya sakit sebelah. Matanya sakit sebelah. Lalu tu Nabi tanya, ya Suhaib, maknanya kamu makan buah kurma ketika mana kamu sakit mata? Nabi bergurau. Nabi berselera dengan Suhaib. Lalu tu Suhaib pun jawab juga dalam keadaan berselera dengan mengatakan, ya Rasulullah, mata hak sakitnya, tapi mengunyah dengan yang sebelah lain, dengan bahagian yang lain, iaitu mulut. Kunyah dengan mulut, ya Rasulullah, bukan kunyah dengan mata lain. Mata ialah sakit, tapi kunyahnya dengan mulut. Nabi SAW pun tersenyum. Nabi pun tersenyum. Tersenyumlah Nabi SAW. Tapi tersenyum Nabi tidak ada tersenyum dengan ketawa berdahak-dahak, tak ada. Paling-paling pun hanya menampakkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kat situ. Maka seumpama yang tersebut, seumpama yang didatangkan hadis tadi dengan makna tidak berlebih-lebihan, maka yang ni tiada mudarat dengan dia, dengan kita melawak tadi. Tapi dengan syaratnya, pertama benar. Mestilah apa kita bergurau tu kena benar. Jangan bohong. Kalau bohong bawa pada dusta pula. Berlawak, berselera kita tu bawa pada dusta. Maka dusta itu haram. Anaknya benar. Dan tiada menjadikan ia melawak tu, dan tiada menjadikan akan dia akan seseorang itu, menjadikan akan dia akan melawak tu beradab. Dan kita tak menjadikan melawak itu beradab, iaitulah menjadi satu tabiat kebiasaan kita. Jangan. Anaknya jarang-jarang sekali biada. Jarang-jarang sekali biada. Umpamanya kalau nasi, kalaulah nasi itu naknya kalaulah berlebih-lebihan pada garam, nasi tu akan jadi masing, tak sedap. Tak ada garam, tawa hebel, tak sedap juga. Naknya sedang-sedang. Naknya sedang-sedang. Habis kat situ. Itulah apa yang kita pelajari pada malam ini berkaitan dengan melawak, yang dapat kita menyimpulkan melawak ini hukumnya harus, akan tetapi sekiranya ianya kita melawak yang sedikit, yang mana dengan niat yang baik, maka ketika itu akan jadi sunat. Yang menjadi satu kesalahan ialah kita melawak secara berlebih-lebihan. Haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.